komen sikit. Assalamualaikum, selamat sejahtera. So, saya ingin berkongsi tentang satu kisah inspirasi tentang seorang pakcik ni di mana resipi beliau telah sampai ke lebih 100 negara. So, jadi pakcik ni ditakdirkan semasa dia kecil berumur 5 tahun, ayahnya meninggal. Jadi semasa kecil beliau mengambil tugasan untuk menjaga adik-adik, membuat kerja rumah, termasuk memasak makanan. Kemudian, pada umur 16 tahun, pakcik ni tadi kesian. Sebab apa? Sebab terpaksa berhenti sekolah. Dan kemudian, tak berputus asa, pakcik ni tadi, dia bekerja. Dan antara kerjanya, pada umur 17 tahun, pakcik ni bekerja empat jenis pekerjaan. Dan pekerjaan ni semua tak kekal lama. Kemudian 19 tahun pakcik ni sudah berkahwin. Dan kemudian ada seorang anak dan ditakdirkan rumah tangga beliau tak kekal lama dan akhirnya mereka terpaksa bercerai. Jadi pakcik ni sambung lagi pekerjaan dia. Pakcik ni juga masuk dalam army. Ini menjadi tentera. Kan? Tapi tak lama selepas itu beliau stop dan kemudian pelbagai kerja yang beliau lakukan selepas itu termasuk ejen insurans, termasuk pernah bekerja di railway station, pernah menjadi petani, tukang masak dan juga basuh pinggan. Inilah pekerjaan-pekerjaan yang pakcik ni lakukan dan pakcik ni tak pernah berputus asa dan juga pakcik ni setelah itu menceburi dalam bisnes. Pakcik ni pernah menceburi dalam bidang ferry, dalam bidang bot, dalam bidang lampu. Kemudian, beliau pernah menguruskan petrol station. Dan di saat tersebut, bila pakcik ni menguruskan petrol station, beliau terfikir satu idea yang mana beliau nak menyediakan makanan iaitu chicken, ayam kepada orang yang mengunjungi petrol station tersebut. So daripada situ ramai orang yang meminati resipi pakcik ni. Dan akhirnya pakcik tersebut berhasrat untuk membuka restoran. Buka restoran dan ramai meminati masakan beliau. Dan akhirnya pakcik ni, dia membeli sebuah motel. Motel bersama dengan restoran beliau. Tapi nak dijadikan cerita, akhirnya kedua-duanya motel dan restoran beliau terbakar. Dan pakcik ni atas dasar semangat beliau, minat beliau, passion beliau dalam bidang tu, beliau buat sekali lagi motel dan juga restoran. Tapi tak kekal lama sebab apa? Sebab akhirnya berlaku World War II. Dan pakcik ni sampai satu tahap beliau sampai nak bunuh diri. Tapi semasa beliau hampir nak bunuh diri tu, beliau fikirkan apa benda yang dia telah capai dan apa benda yang beliau belum capai. Dan beliau terfikir banyaknya sebenarnya beliau boleh capai lagi jika beliau ada sesuatu yang dipanggil sebagai minat. So jadi pakcik ni di atas dasar dia percaya pada resipi beliau, beliau telah menemui lebih 1,000 orang. 1,009 paling yang tepatnya. Okay. Untuk beliau sharekan resepi ayam. Tapi semua kena reject. 1,009 dia terima rejection. Dan di saat ke 1,010 resepi pakcik ni tadi telah diterima dan dengan rasminya ayam beliau telah menjadi franchise. Nice. Telah menjadi franchise kepada restoran-restoran dan akhirnya dia menjadi buah mulut dan banyaklah yang mengambil resepi franchise pakcik ni tadi disebabkan dia punya kesedapannya ayam ni tadi. Dan inilah pakcik yang kita biasa nampak di KFC, Kentucky Fried Chicken, pakcik yang kata beruban tu yang putih tu kan. Janggut putih dan sebagainya, dia lah yang dipanggil Colonel Sanders, pengasas kepada KFC. Jadi sekarang ni KFC terdapat di lebih 20,000 location di lebih 123 negara. So bayangkan pakcik ni tadi kalau beliau
dengan fear-nya, dengan pelbagai pekerjaannya, dengan pelbagai kesusahannya, beliau give up. So pastinya beliau tak akan berada pada tahap sekarang. KFC tak akan sampai kepada ke seluruh negara, dan juga kita pun tak dapat menikmati ayam KFC yang sedap. Uish, lapar lah pula kan. So jadi inilah Dr. Angela Duckworth daripada University of Pennsylvania telah membuat kajian kepada banyak kan, sekolah, industri, bisnes dan sebagainya. So Dr. Angela Duckworth ni mengkaji apakah ciri-ciri orang yang berjaya dalam bidang masing-masing. So ditemui satu perkataan yang dinamakan sebagai GRIT, G-R-I-T, ataupun maksud dia adalah passion and perseverance. Passion, minat yang mendalam terhadap sesuatu benda tu digabungkan dengan perseverance, tak pernah berputus asa macam Pakcik Colonel Sanders tadi kan. Dia tak pernah berputus asa buat macam-macam kerja, buat pelbagai bisnes sebelum beliau temui passion beliau dalam masakan. So itulah kadang-kadang kita perlu melalui satu journey untuk kita capai satu kejayaan. So jangan pernah berputus asa dalam hidup kita. Cari apa passion kita, perseverance, kena tahan kan, never give up, dan pentingnya kita ada unique formula yang mana ini akan membantu kerjaya ataupun bisnes kita, ataupun kita punya bidang apa yang kita buat sekarang, belajar dan sebagainya, akan membantu kita untuk pergi lebih jauh ke level yang seterusnya. So jadikan kisah Colonel Sanders ni sebagai satu inspirasi kepada kita. So, apakah pula kisah anda? Kongsikan. Yakin sebelum berjaya. Apa yang kita boleh belajar daripada KFC? Lupakan sekejap. Walaupun tengok ayam KFC tu dah macam nak pergi order Grab food. Sabar. Okay. Apa yang kita boleh belajar daripada Colonel Sanders ni tadi? Dia dah buat banyak jenis bisnes. Tapi last kali, ke mana? Dia sebut betul-betul dia sangat yakin dengan apa? Ni yang kita panggil unique. Unik apa? Unik dia ada resepi lah. Kat situ dia ada unik dia, secret recipe. Okay. Dalam ni kita panggil dia modul ni unique formula. Korang perasan Korang perasan tahu ni apa benda ni? Saya cuba the best lah. Woo! Apa benda ni? Cek komen sikit. Aduh. Saya dah habis kan, cuba yang terbaik dah. Peha ayam, okey. Saya baik betul. Okey. Korang tengok Kalau korang tengok jenis dia betul-betul, dia pernah buat restoran, betul? Dia pernah buat 2 kali. Dia pernah buat restoran dia masa kat petrol station. Lepas tu, ni kita nak bedah. Kemudian, siapa yang tengah menggoreng ayam ni? Lepas tu restoran dia satu, first tu terbakar. Lepas tu World War II pula. Macam-macam betul dugaan dia. Lepas tu dia start balik. Dia start dengan apa? Ni, ayam. Dia percaya pada secret recipe dia, kan? Secret recipe dia tu, kan? Sekarang dah tak secret sangat lah. So dia start dengan apa? Kenapa dia tak start dengan dia minat dia macam licensing tadi, resipi ayam dia, betul tak? Kan? Tapi dia tak start dengan benda yang besar. Dia hanya start dengan ayam saja. Ayam je guys. Dia ambil commission, satu ayam ni berapa sen. So itu yang kita share tadi. Korang boleh connect the dots dengan tadi. Tadi tu. Ni apa? Segitiga bermuda. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 tadi piramid. Ada licensing, ingat tak? So sebenarnya Colonel Sanders walaupun dia dah buka restoran, dia start balik daripada bawah dengan hanya satu saja, which is ayam. Hanya dengan ayam, tapi dia terpaksa approach banyak lah. Dia terpaksa approach ramai kan, sebelum orang betul-betul percaya pada secret recipe dia tu.
Dan kemudian barulah daripada situ berkembang. Tapi sebenarnya panjang lagi cerita Colonel Sanders ni. Nanti kita buat episod 2, nak tak? Okay, so tu next lah. Nanti kita share dalam LBM Okay, licensing. Okay, so jadi kat sini nampak L nak bagi ingat licensing. Maksudnya modul anda yang bagus, unique formula kan, anda boleh bawa modul anda pergi jauh. Modul anda kalau modul anda ni sama macam orang kat luar sana, so jadi anda tak boleh nak IP kan. Anda tak boleh, susah nak trademark kan. Tapi kalau modul anda unik, anda boleh trademark kan. Contoh siapa modul? Contoh kat sini unique formula. Kita boleh tengok macam modul Dr. Husniza. Dr. Husniza tunjuk sikit, ada buku tak? Buku CV jari. Masa bila Dr. Husniza jumpa? Masa jam guys. Lain kali kalau masa jam jangan dengar era je. Sinar je. Ikim je, fikir apa modul inovasi. So jadi unique formula. So bila unique ni menyebabkan anda boleh masuk innovation. Anda boleh masuk tahap inovasi lah. Okay. So modul yang anda terfikir sekarang ni ada keunikan tak?